Sekarang kita teruskan sambungan ke bab 8 perincian yang keempat, iaitu sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Pertama, kita tengok tamadun Islam menekankan kemajuan kebendaan dan kerohanian meliputi pembangunan politik, ekonomi dan juga sosial. Penekanan aspek politik melibatkan kehidupan bernegara, cara pemerintahan, konsep ummah dan juga sistem syura. Aspek ekonomi pula ialah amalan perniagaan Islam, baitul mal ataupun bank, premis atau gedung perniagaan, penyediaan kemudahan asas. Aspek sosial pula melibatkan peranan Islam dalam mengangkat kedudukan dan martabat wanita, perkembangan ilmu dan penyelidikan, serta penemuan-penemuan dan juga kewujudan pusat ilmu pengetahuan atau universiti. Kesannya telah memunculkan ilmuwan Islam yang merupakan saintis awal kepada apa yang dialami manusia hari ini, seperti Jabir bin Hayyan, Ibn Sina, Al-Khindi, Al-Batani, Al-Biruni, Al-Khawarizmi dan juga Ibnu Batuta. Sekarang kita tengok sumbangan Islam kepada dunia dalam aspek politik. Pertama, kehidupan bernegara. Nabi Muhammad SAW adalah ketua negara Madinah yang memerintah berpandukan kepada Al-Quran. Pelajar kena ingat, masyarakat Arab sebelum daripada pembinaan negara Islam Madinah ini hidup dalam sistem kabilah. Lalu mereka hidup dengan berketuakan mengikut kabilah masing-masing, ataupun berada di tengah-tengah padang pasir di tempat yang dipanggil oasis. Oasis itu adalah satu tempat yang mengandungi air dan juga terdapat tanaman-tanaman. Lalu kabilah yang menguasai oasis tersebut akan mempunyai sistem kenegaraan mereka sendiri yang dipanggil sistem kabilah. Kedua, khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW juga meletakkan asas syariah dalam memerintah. Kerjasama dan hubungan antarabangsa dilakukan bagi tujuan dakwah dan juga persahabatan. Pada kesempatan paparan yang lalu, cikgu sudah terangkan apa yang dimaksudkan dengan dakwah, iaitu menyebarkan kebenaran Islam kepada manusia. Keempat, penerokaan wilayah baru telah menyebarkan lagi serta melebarkan lagi pengaruh Islam. Kedua, kita tengok sumbangan dalam politik yang melibatkan pemerintahan berteraskan keadilan. Pertama, Islam mewajibkan pemerintahan yang adil tanpa membezakan agama, keturunan ataupun bangsa. Keadilan dan toleransi mewujudkan perpaduan rakyat. Sumbangan Islam kepada dunia dalam aspek politik. Yang ketiga ialah konsep ummah. Pertama, tamadun Islam mewujudkan kesatuan masyarakat yang dipanggil ummah. Konsep ummah bermaksud penyatuan rakyat tanpa mengira agama dan keturunan. Setiap rakyat berperanan sama ada menjaga kehormatan negara, kehormatan diri dan juga keselamatan negara, keselamatan diri dan juga harta benda, dan ini akan berperanan memajukan negara. Keempat, sistem syura. Sistem syura bermaksud mesyuarat. Mesyuarat dijalankan untuk mendapatkan kata putus ataupun keputusan
terhadap sesuatu perkara secara suara majoriti ataupun paling ramai ataupun disebut sebagai persetujuan kolektif. Diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh khalifah dan kerajaan selepas baginda, malah diamalkan sehingga kini oleh sesetengah negara, dan sistem syura ini menepati sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Keputusan secara muafakat dan mesyuarat ini yang diputuskan Majlis Syura mesti diikuti oleh rakyat. B. Sumbangan Islam dalam ekonomi. Pertama, kita tengok amalan ekonomi Islam. Islam menekankan ekonomi dan amalannya secara Islam yang mendidik manusia menghubungkan semua perbuatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui konsep pahala dan dosa, agar pengamalan ekonomi mewujudkan peniaga yang berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Sistem zakat dan wakaf untuk membangunkan masyarakat ataupun umat, penggunaan mata wang dirham dan perak dalam urus niaga, perniagaan dan juga jual beli. Seterusnya, memperkenalkan sistem cukai tanah iaitu Al-Kharaj, cukai perlindungan Suh Al-Jizyah, cukai diri Jizyah Al-Ru'us dan cukai perdagangan Al-Ushair. Mengharamkan riba, mencegah penipuan perniagaan seperti penipuan timbangan, pencatutan. Pencatutan ini untuk pemahaman pelajar, menaikkan harga di mana peniaga menaikkan harga secara sesuka hati. Terutama sekali apabila berlaku bekalan kurang, lalu pedagang itu ataupun peniaga menaikkan barang secara sesuka hati, dan ini salah daripada sistem ekonomi Islam. Kedekut, terlalu kedekut berkira dan juga membazir. Ini adalah amalan perekonomian yang tidak digalakkan oleh Islam. Okay, perhatikan di sebelah atas yang nombor 2, penggunaan mata wang dirham dan dinar, dan dinar dalam urusan perniagaan dan juga jual beli. Memperkenalkan sistem cukai iaitu cukai tanah, sehingga sekarang ini cukai tanah wujud dalam semua kerajaan. Cukai perlindungan, ada umat Islam membayar zakat fitrah. Cukai diri itu zakat fitrah lah. Manakala jizyah tu cukai yang dibayar oleh bukan Islam dalam negara Islam. Manakala cukai perdagangan seperti sekarang lah dipanggil cukai kastam. Riba itu cikgu dah terangkan dalam paparan yang lalu, iaitu menggunakan ataupun mengenakan lebihan wang daripada pinjaman wang. Contohnya, pelajar meminjamkan wang 100, kemudian pelajar mengenakan syarat perlu dibayar RM120. Lalu RM20 itulah dipanggil riba. Seterusnya, dalam aspek ekonomi ini kita tengok menggalakkan penyelidikan dalam pertanian untuk menambahkan hasil pertanian. Tiada sekatan pada potensi manusia untuk maju jika syarat zakat dan kebajikan masyarakat dijaga dan tidak dikhianati. Menggalakkan sikap berjimat dan mengelak pembaziran serta menolong orang miskin. Kerana zakat itu sendiri sebenarnya dikeluarkan untuk orang-orang miskin. Kedua, kita tengok institusi Baitul Mal ataupun dipanggil perbankan. Dulu institusi perbankan ini tidak wujud, cuma yang dipanggil adalah Baitul Mal kerana Baitul Mal ini tempat menyimpan harta.
berfungsi mengumpulkan semua harta negara bermula zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan sehingga kini. Contohnya di negara kita ada Bank Negara Malaysia. Dan kalau pelajar perhatikan wang kertas yang pelajar-pelajar selalu gunakan untuk membeli itu tertulis perkataan Bank Negara Malaysia. Itulah menunjukkan bahawa konsep Baitul Mal diamalkan sehingga kini oleh semua negara dan dicetuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tinjau apakah yang menjadi sumber bagi kekayaan negara ataupun harta yang disimpan di dalam Baitul Mal ini. Pertama, kita tengok harta zakat oleh masyarakat disimpan di dalam Baitul Mal dan dikeluarkan apabila memerlukan, terutama sekali orang-orang ataupun rakyat yang menepati syarat bantuan. Contohnya zakat fitrah, zakat harta, zakat ternakan, pertanian, emas, perak, perniagaan dan wang simpanan. Kedua, harta negara seperti cukai perdagangan, cukai pendapatan, sumber kekayaan negara, contohnya kita ada perombongan seperti Petronas, itu merupakan syarikat kepunyaan kerajaan. Lalu keuntungannya menjadi sumber kepada negara. Cukai harta tanpa waris. Okay, apa maksud cukai harta? Cukai terhadap harta ini contohnya setiap tahun ibu bapa kita membayar cukai pintu. Okay, cukai pintu yang melibatkan rumah itu dimasukkan dalam Baitul Mal. Juga cukai-cukai lain terhadap harta seperti tanah, kena bayar cukai setahun sekali. Harta tanpa waris, seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai keluarga, ibu bapa dan sebagainya, lalu hartanya dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan akan digunakan untuk kemudahan orang ramai. Ketiga, pelaburan dan saham daripada penjualan saham kepada syarikat ataupun rakyat yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Keempat, harta milik rakyat seperti sedekah, wakaf dan wasiat. Sedekah itu pemberian kita secara sukarela. Itu dipanggil sedekah. Wakaf ini kita meninggalkan pesan bahawa kita mewakafkan sesuatu tanah sewaktu kita masih hidup. Manakala wasiat kita boleh tulis satu surat apabila kita meninggal dunia, apa yang akan orang lain buat ataupun pihak yang berkuasa buat terhadap harta yang kita tinggalkan. Kelima, harta daripada rampasan peperangan seperti jizyah, ghanimah dan juga kharaj. Dan yang terakhir adalah harta yang ditinggalkan tanpa waris. Okey, sekejap tadi sama seperti yang di atas tadi. Ketiga, kita tengok dalam aspek ekonomi lagi, iaitu memesatkan gedung perniagaan. Kedatangan Islam ke Sepanyol telah merancakkan aktiviti perdagangan dan perniagaan dengan kepelbagaian barangan dari seluruh dunia. Okey, kerana kita tahu Islam dulu sampai ke Sepanyol dan pernah membina kerajaan di Sepanyol. Keempat, kita tengok memajukan bidang penciptaan dan juga inovasi. Umat Islam memperkenalkan sistem saliran untuk tujuan pertanian. Kincir air dicipta dengan pelbagai teknik untuk keperluan air pada aktiviti ekonomi dalam pertanian dan juga untuk keperluan penduduk. Jambatan dan jalan raya juga dibina seperti di Sepanyol. Gambar menunjukkan bagaimana kincir air dan juga kegiatan pertanian dicipta.